Okey. Okey, unit 6. Apa? Okey, apa itu jumlah? Jumlah ialah berapa perkataan disusun yang maksudnya lengkap dan tidak perlu tanya lagi. Kalau kita cakap ke tak lengkap. Ke sekolah pun tak apa lengkap. Ke sekolah. Apa yang ke sekolah cakap? Saya ke sekolah itu pun lengkap. Kan? Itu maksud jumlah. Ayat itu dah lengkap dan tak perlu ditanya lagi. Ada dua jenis jumlah. Kita ada jumlah ismiyah, iaitu jumlah isim lah, perkataan noun based sentence, iaitu perkataan utama ialah isim atau ayat dimulakan dengan isim. Maksud kita jumpa satu jumlah, satu ayat, satu sentence, dalam tu tiada fi'il, tiada perbuatan, tiada fi'il. Dia jumlah saja. Jumlah jadi perkara utama. Ataupun dimulakan dengan jumlah. Itu panggil jumlah ismiyah. Dan jumlah kedua panggil jumlah fi'lah, jumlah perbuatan, ayat perbuatan. Maksudnya ada perbuatan dalam ayat tu. Ada perbuatan, sama ada dia fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr, tiga-tiga itu perbuatan, itu panggil jumlah fi'lah. Dimulakan dengan fi'il. Biasa dimulakan dengan fi'il lah. Dan bahasa Arab kita tahu dia mula dengan fi'il dulu. Okey, contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni kita bila cari dalam satu ayat tu tak ada fi'il. Hanya isim saja. Atau dengan haraf lain lah. Iaitu bukan jumlah fi'il, itu jumlah ismiyah. Jadi kita kenal pasti mana bahagian mubtada iaitu subjek dan mana bahagian predikat. Itu khabar. Khabar. Mubtada wa khabar. Subjek dan predikat. Itu bahasa Melayu biasa kan. Jadi kedua-dua bahagian mubtada dan khabar dipanggil rafa'. Rafa' bermaksudnya ia akan berbaris dhammah. Dia akan berbaris dhammah pada huruf terakhir. Okey. Kecuali dipengaruhi ejen pengawal haraf atau fi'il berangkai. Kalau ada haraf sebelumnya lainlah. Kalau dia ada haraf sebelumnya, dia akan jadi haraf itu lebih dekat, maka dia ikut haraf itu, baris dia. Cakap pasal nahu, dia cakap pasal baris huruf terakhir perkataan. Dia macam ni, kita tengok jumlah ismiyah, kita ada al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu jamilatun. Ini ta ni dhammah saja sebab ada alif lam, yang ni tak ada alif lam tu jadi tanwin. Dan kalau tengok yang al-madrasatu ini dipanggil mubtada ataupun subjek, jamilatun panggil predikat. Dalam bahasa Melayu mungkin susah nak bezakan, tapi dalam bahasa Inggeris dia dipisahkan dengan verb to be, iaitu is, are, was and were. Dalam bahasa Arab tak ada is, are, was and were, tak ada. Bahasa Melayu memang tak ada lah kan. Dari bahasa Inggeris ada kata al-madrasatu jamilatun. Kalau dalam bahasa Melayu sekolah itu cantik. Kalau dalam bahasa Inggeris the school is beautiful. Jadi ada is itu kan. Yang sebelum tu the school is subject, beautiful itu predikat. Maksudnya gitulah. Okey. Jadi sekolah itu cantik. Jadi dua-dua bahagian, sama ada dalam bahagian mubtada atau dia khabar, dia punya nahu kepada perkataan itu adalah rafa', itu dhammah tadi. Dhammah atau dhammah tadi. Lepas tu kita pada contoh kedua, kita ada madrasatu Zaidin jamilatun. Sekarang kenapa Zaidin menjadi ja dengan berbaris bawah ni? Sebab dia mudhaf ilaih kepada madrasah. Walaupun dalam bahagian mubtada subjek, tetapi kerana dia adalah dipengaruhi oleh mudhaf ilaih, maka dia lebih berpengaruh, lebih kuatlah pengaruh dia. Itu kalau dengan haraf pun. Jadi itu sebab Zaidin tetap dalam keadaan majrur. Jadi madrasatul Zaidin, Zaid school is beautiful. Sekolah Zaid cantik.
Di bawah kita ada tambahan madrasatul Zaidin Jamilatun wa Kabiratun. Sama juga konsep dia. Di ujung ni sebab tak ada haraf yang merubah, maka dia punya predicate atau cerita dia ialah tetap dalam keadaan rafa, iaitu dhammataini. Dia rafa akan tinggi, yang ditinggikan. Kan dia tak ada apa-apa yang dia tak ditindakkan atas apa-apa. Maksud dia tinggi. Madrasatul Zaidin. Okey. Lepas tu kita ada di bawah wal fitnatu asyaddu minal qatli. Wal fitnatu mubtada tetap dhamma. Asyaddu minal qatli, asyaddu jadi khabar tetap dhamma. Minal qatli, al-qatli dalam keadaan ja, sebab harap min dari situ. Harap min jadikan dia ja. Okey. Secara umumnya kalau dia tak ada pengaruh lain, mubtada dan khabar, subjek dan predikat, ada dalam keadaan rafa, iaitu huruf terakhir perkataan tersebut ada dalam keadaan dhammah. Kalau dia singular, kalau dia plural dia waw nun. Kita akan belajar kemudian. Jadi dhammah. Bunyi u lah, bunyi u. Senang bunyi u. Muslimuna, kitabun, utubun. Itu dia bunyi u. Right? Jadi itu adalah jumlah ismiyah. Dan kita juga belajar tentang jumlah fi'liyah. Apa yang perlu dikira dalam jumlah fi'liyah itu, iaitu jumlah yang dimula ataupun terdapat fi'il di dalamnya. Sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun amr. Okey, jadi itu fi'il. Jadi setiap fi'il, setiap perbuatan mesti ada yang melakukan perbuatan tersebut. Pelaku itu dipanggil fa'il atau subjek. Yang melakukan perbuatan itu dipanggil subjek. Kalau dalam jumlah ismiyah, subjek dia yang tajuk, apa yang menjadi perkara utama yang dibincangkan kan. Macam sekolah cantik, sekolah Z cantik, itu subjek. Di dalam fi'il pun, kalau dia jadi pelaku dipanggil subjek juga. Okey? Jadi dia mesti ada pelaku dan dia boleh juga ada maf'ulun bihi yang diperlakukan dengannya. Maksud satu isim yang diperlakukan oleh perbuatan tersebut. Okey, objek yang diperlakukan. Itu panggil maf'ulun bihi. Keadaan-keadaannya untuk kata kerja yang transitif. Maksudnya tidak semua perbuatan mesti ada pelaku, tetapi tidak semua perbuatan mesti ada objek. Mesti ada maf'ulun bihi. Maksudnya kalau kita perkataan-perkataan yang tidak transitif, maksudnya perkataan tak ada objek, seperti saya jalan ke rumah, saya jalan ke sekolah, itu tak ada objek kan. Saya duduk, saya tidur, itu tak ada objek. Kalau saya makan nasi, saya tendang bola, itu ada objek. Jadi tak semua perbuatan mesti ada objek, tetapi semua perbuatan mesti ada subjek, mesti ada pelaku. Okey, itu yang penting. Baik, contoh Daraba Zaidun Amran. Dalam bahasa Arab, fi'il datang dulu. Kalau bahasa Inggeris dengan Melayu, fi'il tengah-tengah kan. Kalau saya tendang bola, saya makan ikan. Jadi saya menjadi subjek, makan jadi perbuatan, ikan jadi objek. Saya tendang bola, saya jadi subjek, tendang jadi fi'il, perbuatan, bola jadi objek. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dia mula dengan fi'il. Ini dia punya dia punya standard format. Standard nahu dia. Daraba. Daraba kita tahu fi'il madhi kan. Daraba dia telah pukul. Ada Zaidun, kita ada Amran. Perhatikan, Zaidun dalam keadaan dhammataini, itu rafa. Amran dalam keadaan fathataini, itu nasab. Maksud, siapa pukul siapa?
Jadi yang kita tahu siapa pukul siapa ialah dekat dalam nahu dia. Kalau dia rafa, maksudnya dia tinggi. Dia tinggi, dia yang melakukan perbuatan itu. Jadi Zaid telah pukul Amran. Okey, itu masuk. Telah pukul Zaid akan Amran. Kalau terjemahan terjemahan buku klasik dia ikut word for word lah. Telah pukul Amran akan si Zaid. Maaf. Telah pukul si Zaid akan si Amran. Telah pukul Amran, telah dipukul Zaid akan Amran. Maksud bahasa tu bahasa klasik, dia tak susah nak faham. Jadi senang, Zaid pukul Amran. Kalau terjemahan betul, Zaid pukul Amran. Tapi dalam keadaan kedua, kita ada Zaidun daraba Amran. Maksudnya Zaidun datang sebelum perbuatan. Tapi Zaidun tetap dalam keadaan rafa dengan dhamma dan Amran dalam keadaan fathah, nasab. Jadi tetap terjemahan dia Zaid yang pukul Amran. Cuma dia ada koma. Zaid koma dia telah pukul Amran. Okey, jadi begini, ada dua keadaan berbeza gini. Bila kita ada satu perbuatan, daraba apa-apa perbuatan, dan selepasnya dia Zaid ni dia punya isim dalam keadaan rafa. Zaidun ni kan muncul. Maksudnya dia tak panggil daraba ni. Daraba ni dia panggil, dia tak ada, kita kalau kita tengok daraba saja, tengok daraba saja dia ada huwa. Tetapi bila sudah dia punya pelaku atau subjek dia dah muncul selepas perkataan itu, dalam hal ni Zaidun, maka daraba ni dia tak terjemah dia punya dhamir. Maksudnya dia tak terjemah dia telah pukul Zaid Amran. Dia telah pukul Zaid telah pukul Amran. Tak terjemah gitu. Itu cuma terjemah Zaid telah pukul Amran. Maksud dalam daraba ni dia punya dhamir kosong. Dia punya fi'il tu kosong, tak ada dhamir dalam. Okey, berbeza dengan daraba Amran kerana Zaid tidak muncul selepas daraba, dia muncul sebelum. Kita buat koma, Zaid dia telah pukul Amran. Faham tak beza makna dia? Kalau sini kalau dia tak terjemah dia tak kata Zaid dia telah pukul Amran. Jadi kita hanya terjemah Zaid telah pukul Amran. Dan di sini Zaid koma dia telah pukul Amran. Di sini ada huwa dalam sini. Dan sini tak ada huwa. Kosong. Sebab kadang-kadang biasanya dalam Quran kalau ada pelakunya, walaupun pelakunya plural kan, yang muncul dalam bentuk dhammatain, ada dhamma tu ataupun dalam keadaan rafa, maka dia punya fi'il di depan pun dalam bentuk singular. Bentuk singular. Itu yang ada. Maksudnya sebab dia dah fi'il tu dikira tiada dhamir, rasa kosong. Jadi perterjemahan begini, setiap fi'il mesti ada dhamir di dalamnya atau pelakunya, atau diikuti isim dalam keadaan rafa, dalam hal ni Zaidun, yang menjadi fa'il. Okey, menjadi fa'il. Bila jadi fa'il, dia pelaku dia keluarlah, muncul sini. Kalau sini pelaku dia tersembunyi dalam daraba. Ada soalan? Okey, kita tengok dia punya contoh. Ada soalan tak? Okey. Okey, kita tengok sini. Jadi kita tengok bagaimana jadi rafa, nasab dan ja. Okey, kita ada ini. Kalau tengok ni contoh ni isim fa'ilun. Asalnya fa'ilun. Jadi kita tahu semua isim defaultnya adalah rafa, iaitu dengan dhammatain. Fa'ilun. Kalau dia dual fa'ilani, kalau dia plural fa'iluna. Contoh macam muslimun, muslimani, muslimuna di sini. Ikut waw nun belakang. Kalau kafirun, kafirun, kafirani, kafiruna.
Ada waw nun tu plural. Ini dah kena rafa. Kalau singular dia dhammatani. Plural dia alif nun lah. Tapi dia hanya rujuk memilih kepada singular dan plural. Yang dual ni jarang ada. Kalau ada pun kita tahu. Fa'ilun, fa'iluna. Itu untuk rafa. Untuk maskulin. Kalau dia nasab, maksudnya jadi objek yang tadi jadi victim, jadi mangsa pada perbuatan, maka dia jadi fa'ilan. Macam ni amran. Fa'ilan amran. Jadi fa'ila ini alif tukar jadi ya, dia jadi fa'ilina. Fa'ilina. Sama ya. Kalau tukar jadi. Kalau plural, kalau dia bukan rafa, dia akan jadi ya nun. Kadang-kadang ja, kalau dia jadi mudhaf ilaih atau jadi objek pada haraf sendi kan, dia akan jadi fa'ilin dengan kasrata ini. Lepas tu kalau dual fa'ila ini, kalau fa'ilina. Dia perhatikan untuk nasab fa'ilina. Untuk plural nasab fa'ilina, ja pun fa'ilina sama. Dia jadi objek. Jadi fa'ilah. Dia plural sama. Kalau untuk nasab dan ja. Kalau untuk rafa dia fa'iluna. Ini bila dia jadi objek. Ini jadi objek pada perbuatan. Yang ini jadi objek kepada mudhaf ilaih atau objek kepada haraf sendi. Okey? Right? Fa'ilan dengan fa'ilin. Kalau plural ni singular. Kalau dia feminin, samalah. Dia ada tamah buta lah kan. Fa'ilatan untuk rafa. Fa'ilatun untuk rafa. Fa'ilatan untuk nasab. Fa'ilatin untuk ja. Itu singular. Okay. Kalau untuk plural, fa'ilatani. Fa'ilataini sama ni. Fa'ilaini, fa'ilataini, tambah ya nun lah. Tapi untuk plural nampak berbeza sikit. Kita ada fa'ilatun. Ini jamak muannas salim. Fa'ilatun. Jadi untuk nasab, fa'ilatin. Untuk ja pun fa'ilatin. Kenapa bukan fa'ilatan? Itu cara orang agak sebut. Dia tak ada jamak muannas dalam keadaan fa'ilatan. Walaupun dia nasab tetap fa'ilatin. Ja pun fa'ilatin. Okey? Itu fa'ilatin. Jadi itu jadi yang dia apa? Maksud keadaan nahwu dia lah. Kalau dia fa'ilatin dia boleh jadi nasab atau ja. Dan kita boleh tengok daripada konteks ayat. Ada soalan? Belum. Okey, jadi itu kita itu yang saya terangkan apa maksud kedanjang. Mungkin ini untuk fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' itu ada keadaan rafa', nasab dan jazam. Bila dia jadi rafa', dia yaf'alu. Bila dia jadi nasab, yaf'ala. Jazam yaf'al. Jazam ni apabila dia jumpa haraf jazam seperti lam, la perintah, di perintah, dia jadi jazam. Maksud ada penegasan situ. Bila dia rafa' maksud dia default. Fi'il mudhari' default yaf'alu. Bila dia plural yaf'aluna. Nampak tak persamaan antara fi'il mudhari' dengan isim? Ada yaf'alu, yaf'aluna, yaf'alani. Ini maksud itu sebab fi'il mudhari' dinamakan seperti isim. Dia yang menyerupai isim. Mudhari' yang menyerupai. Resembling. Itu dia sebab apa? Dia boleh berubah huruf dia. Lu jadi la jadi yaf'al jadi yaf'al. Lu la dengan sukun. Dia berubah. Tapi bila untuk plural sama juga yaf'alu na untuk rafa'. Tapi bila nasab dengan jazam, nasab dengan jazam, yaf'alu, nun diganti dengan alif. Yang dua nun hilang. Jadi fi'il mudhari' apa beza dia? Dia ada rafa', nasab dan jazam. Dia tak ada ja.
Jazam jelas dengan sukun. Kalau isim dia ada rafa, nasab dan jar. Itu bezanya. Baris bawah hanya pada isim, panggil jar. Rafa nasab sama dengan fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' dia ada rafa, nasab dan jazam. Jazam dia dengan sukun. Jadi saya tunjuk hanya untuk maskulin, tak tunjuk feminin sebab feminin adalah mabni. Yaf'alna, taf'alna, tak banyak pun bentuk feminin fi'il mudhari' dalam Quran, tak banyak. Ada tapi tak banyak. Tak sebanyak fi'il mudhari' untuk lelaki. Right? Itu keadaan-keadaannya. Kita ambil satu contoh je lepas tu lihat. Ini contoh dia. Kita ada yaf'alu, lan ni dipanggil haraf nasab. Lan yang maksud tidak sekali-sekali dipanggil haraf nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Maksud kalau yaf'alu tambah lan jadi lan yaf'ala. Yaf'alu dhamma tukar jadi fathah. Kalau singular. Okey, kalau plural ini dual, maaf. Yaf'alani campur lan jadi lan yaf'ala, nun hilang. Kalau yaf'aluna lan yaf'aluna jadi lan yaf'alu, nun hilang. Nun hilang, lan yaf'alu. Kalau taf'alu campur lan taf'ala. Taf'ala ni campur lan taf'ala, nun to. Jadi kalau untuk feminin, yaf'alna campur lan sama aja, lan yaf'alna. Dia tidak berubah. Itu keadaan-keadaan nahwu kita belajar dan bagaimana kita faham perkataan atau ayat sebelum itu. Okey, dah 10.30. Jadi latihan yang kita akan buat minggu depan. Okey, kita hadaf dulu yang nota tadi itu apa maksud dan bagaimana baris-baris itu boleh berubah. Tengok keadaan nahwu dia. Contoh, saya tunjuk satu contoh. Alam naj'alil arda mihada. Ketua A ni adalah hamzah istifham, adakah lam? Tidak. Lam bermaksud, lam adalah haraf jazam. Lam adalah haraf jazam yang menjadikan fi'il mudhari' menjadi sukun. Jadi asal naj'ali ni jadi naj'alu. Asal dia naj'alu. Bila jadi lam, jadi bila jadi lam, ada lam, jadi jazam, jadi naj'al. Tetapi kalau nak sebut alam naj'al al-ardha, susah. Jadi sebab tu dia jadi kasrah untuk memudahkan sebutan. Jadi bila fi'il mudhari' ini bukan fi'il mudhari' dalam keadaan jar. Ini fi'il mudhari' dalam jazam yang ada hamzah wasal selepasnya, maka akan jadi baris kasrah. Jadi alam naj'alil arda mihada. Kita tengok sini, naj'al ni adalah fi'il mudhari', maksudnya pelaku dia kami. Kami jadikan. Kami jadikan apa? Al-ardha, bumi. Jadi bumi jadi maf'ulun bi atau objek kepada naj'al. Sebab itu bumi dalam keadaan nasab, iaitu baris fathah. Mihada, hamparan. Kami jadikan bumi hamparan. Hamparan jadi objek kedua. Jadi itu ni dalam bab objek, bab maf'ul, dia akan dalam keadaan fathah. Adakah tidak kami jadikan bumi hamparan? Lepas tu wal jibala autada, dan al jibala gunung pun dalam keadaan fathah, nasab, autada. Jadi mana dia punya perbuatan? Tak ada perbuatan pada ayat ni. Kenapa dia jadi nasab walaupun dia tak ada perbuatan? Sebenarnya perbuatannya ada di sini. Naj'ali. Waw ni panggil waw ataf. Waw sambung. Waw dan. Jadi sebenarnya ayat ni ada dua jumlah, dua ayat di satu jumlah. Satu aja. Adakah tidak kami jadikan bumi hamparan dan
gunung sebagai autada. Autada adalah pasak. Sebagai pasakan. Autada pasakan. Itu bermaksud bagaimana kita faham ayat tu dengan kita tahu bahawa al-ardha dalam keadaan nasab jadi objek pada naj'al. Kalau di bawah wa khalaqnakum azwaja, ini fi'il madhi. Khalaqnakum fi'il madhi. Jadi terjemahan dia khalaqna, kami telah ciptakan kum, kamu. Bila kita ada kum lekat pada fi'il, automatik jadi maf'ulun bi. Jadi objek. Dan kami jadikan kamu azwajan, pasangan. Pasangan jadi objek kedua pun dalam keadaan nasab. Kum ni nasab tapi kerana dia mabni, dia tak berubah. Jadi kami telah ciptakan kamu pasangan, terus wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan ja'alna ni fi'il madhi. Yang naj'al ni fi'il mudhari'. Ja'alna fi'il madhi. Kami telah jadikan naumakum, tidur kamu. Naumakum. Dalam keadaan ni dalam keadaan mudhaf ilaih. Naumakum. Ini adalah isim. Naumakum. Tidur kamu subatan, kerehatan. Okey. Jadi itu pendedahan awal. Minggu depan kita sambung bab ini. Jadi apa? Boleh baca nota balik itu terangkan, dan ada soalan sebelum kita tangguh kelas kita. Okey. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi kita kejap